السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu ad'u ummi ila al-islam wa hiya musyrikah فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فاتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشب قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني
Aba Hurairah wa ummah ila ibadikal mu'minin wa habbib ilaihim al-mu'minin fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, aku menyeru ibu aku supaya masuk Islam. Tuan, sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in semua mu'allaf, semua. Daripada orang yang mula-mula sekali masuk Islam, Khadijah binti Khuwailid adalah mu'allaf. Mereka bermula dengan orang bukan Islam, kemudian masuk Islam. Malam ni kita akan baca satu hadis yang menceritakan kepada kita tentang kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu figure, satu susuk tubuh yang semua orang pernah dengar nama dia. Bila sebut Abu Hurairah, semua biasa dengar. Walaupun nama batang tubuh dia bukan Abu Hurairah, nama dia Abdurrahman bin Sakhar, tapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Hurairah. Dan nama Abu Hurairah itu adalah nama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil kunyah, satu gelaran istimewa yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sahabat-sahabat lain, macam itulah juga dengan Abu Hurairah. Dia asal daripada bukan Islam, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, mak dia belum masuk Islam. Hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku seru mak aku supaya dia masuk Islam. Wahia musyrikah, dan mak aku ketika itu masih lagi musyrikah, belum Islam. Fada'autuha yawman, dia kata pada hari itu aku ajak lagi mak aku masuk Islam. Fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Tapi hari itu mak aku ni lebih sikit. Bila aku ajak dia masuk Islam, dia tak mau masuk Islam, dia melarat sampai dia cakap huduh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia duk ajak dia masuk Islam, ajak, dia kata tak mau, esok ajak lagi, dia kata tak mau, minggu depan ajak lagi, dia kata tak mau, bulan depan ajak lagi, dia kata tak mau, dia main fed up. Dia main fed up. Bila satu hari Abu Hurairah ajak mak dia masuk Islam, mak dia kata tak mau, lepas itu mak dia melarat sampai dia mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Bila dia dengar mak dia tak mau masuk Islam, lepas tu pi cerca, pi caci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa sangat unhappy. Dia tak seronok. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abki. Abu Hurairah kata, aku pergi jumpa Nabi dalam keadaan aku menangis. Menangis satu pasal mak tak mau masuk Islam. Yang kedua menangis pasal mak dia sampai ke tahap mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah. Abu Hurairah kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Dia kata, ya Rasulullah, lama dah saya doa ajak mak saya masuk Islam. Bukan baru, dah lama dah saya doa ajak mak saya ni masuk Islam. Fata'ba alayya, tapi dia enggan. Dia tak mau. Dia tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fada'autu hal yaum. Abu Hurairah kata, hari ni lagi sekali saya ajak mak saya masuk Islam.
Pagi tadi saya pergi rumah dia, lagi sekali saya ajak dia masuk Islam. Fa asma'atni fika ma akrah. Tiba-tiba hari ini dia bukan sahaja tak mau masuk Islam, dia sampai ke tahap dia mencercah Tuhan dengan cakap tak elok. Fad'ullah ayyahdiya umma Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doa. Minta doa kepada Allah supaya mak saya diberi hidayah, dia masuk Islam. Saya habis usaha dah. Saya habis tak tahu nak kata apa dah dekat dia. Dia tak mau, dan hari ini dia sampai mencerca Tuhan. Saya pulang balik benda ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, ya Rasulullah, tolong saya doa kepada Allah ayyahdiya umma Abi Hurairah. Tolong minta supaya Allah bagi hidayah kepada mak Abu Hurairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terus doa. Nabi kata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Nabi terus doa, angkat tangan, minta, ya Allah, ya Tuhan, bagilah hidayah kepada mak Abu Hurairah. Lala tu juga, masa tu juga Nabi angkat tangan minta, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, bagilah hidayah kepada ummah Abi Hurairah, kepada mak Abu Hurairah ini. Kata Abu Hurairah, fakharajtu mubtashiran bida'wati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku keluar daripada rumah Nabi dalam keadaan cukup happy. Mubtashiran, hal keadaan aku sangat seronok. Pasal apa? Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk mak aku, dia kata. Falamma ji'tu, bila aku sampai di rumah mak aku, dia kata. Ni, keluar daripada rumah Nabi, lepas pada Nabi doa, balik pergi rumah mak dia. Falamma ji'tu, bila aku sampai sahaja di rumah mak aku, fasirtu ilal bab, aku terus pergi ke pintu rumah mak aku ni. Fa idza huwa mujaf, dia kata pintu bertutup, berkunci. Fasami'at ummi khashfa qadamayya, dia kata mak aku dengar bunyi tapak kaki aku tadi. Mak ni duduk dalam rumah, dia dengar bunyi step kaki Abu Hurairah main rumah dia. Dia dengar bunyi tapak kaki tu. Faqalat, mak dia kata daripada dalam rumah, makanak ya Abu Hurairah. Daripada dalam rumah, mak dia kata makanak. Makan maksud dia tempat. Makanak ya Abu Hurairah, maksud dia mak dia kata, wahai Abu Hurairah, hang tunggu tang tu. Tunggu tang tempat hang duduk tu. Tunggu. Fasami'tu khadamatal ma. Dalam pada tu telinga aku dengar bunyi ayam dalam bilik ayam. Bunyi macam mak duk mandi dalam bilik ayam. Dia ni, dia duduk di luar, bunyi ayam macam mak duk mandi dalam bilik ayam. Qala, kata Abu Hurairah, faghtasalat wa labisat dir'aha wa ajilat an khimariha fa fatahatil bab. Tak lama lepas tu, kata Abu Hurairah, dengar bunyi mak mandi, lepas tu mak dia pakai baju, lepas tu mak dia pakai tudung. Oh, dia sebut khimar. Khimar ni maksud tudung, tuan-tuan. Orang perempuan pakai tu tudung menutupi dada tu dia panggil khimar. Khimar daripada maksud perkataan tutup. Khimar maksudnya tutupan, tudung maksud dia. Mak dia yang selama ni tak pakai tudung, tiba-tiba mak dia ni lepas mandi pakai baju elok-elok, kemudian wa'ajilat an khimariha, cepat-cepat pakai tudung. Fa fatahatil bab, mak dia buka pintu. Buka-buka dia tengok mak dia dalam keadaan berpakaian elok dengan bertudung dan sebagainya. Terkejut dia. Summa qalat, bila mak dia buka pintu, mak dia tengok dia, mak dia kata, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah. Mak dia buka pintu, terus mak dia
mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mak dia terus mengucap, terus mengaku kata Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Macam tu benda jadi. Faqala, maka kata Abu Hurairah, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu wa ana abki minal farah. Dia tengok mak dia buka pintu pakai macam tu, terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia tak kata apa, dia terus pusing, dia terus balik pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana abki, dia kata aku menangis bila jumpa Nabi minal farah, kerana terlampau seronok. Dia kata, qala qultu ya Rasulullah, bila dia sampai depan Nabi dia kata ya Rasulullah abshir, bergembiralah ya Rasulullah, qad istajaba Allahu da'watak. Dia kata Allah sudah terima doa tuan. Dia kata wahada umma Abi Hurairah, dan Allah sudah bagi hidayah pada mak Abu Hurairah. Fahamidallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, fahamidallah, Nabi puji Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal apa tuan? Pasal hidayah ni bukan Nabi punya, pasal hidayah ni Allah punya. Pasal apa kata hidayah ni bukan Nabi punya? Pasal apa? Pasal pak penakan Nabi sendiri nak mati, Nabi minta dia masuk Islam, Allah tak bagi. Tiba-tiba untuk mak orang lain, untuk mak sahabat dia, untuk mak Abu Hurairah, dia minta, Allah bagi. Di sini kita nak ambil satu kesimpulan apa dia tuan-tuan? Hidayah ni mahal. Hidayah ni mahal. Sehingga kan kalau Nabi minta pun tidak semua hak Nabi minta tu approve, diluluskan oleh Allah. Tidak semua. Ada approve, ada yang tak approve. Ada yang diluluskan oleh Allah, ada yang tidak diluluskan oleh Allah. Mana-mana orang yang Allah pilih untuk mendapat hidayah Allah, itu orang sangat beruntung. Macam kita-kita ni, bukan minta pun, tak minta pun. Tuan-tuan pernah minta lahir sebagai orang Islam? Tak minta pun. Beranak-beranak main mak Islam, ayah Islam, tentu azan main di telinga kita, tentu kita membesar dalam rumah tangga Islam, tengok-tengok kita dihantar untuk mengaji Islam, tengok-tengok kita jadi orang Islam. Kita tak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah ni bila mak dia Allah bagi hidayah, dia tak tahu nak kata apa, dia balik pergi dekat Nabi, dia menangis depan Nabi. Fahamidallah, Nabi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa athna alaih, Nabi puji Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala khaira, Nabi cakap benda yang baik-baik, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qultu ya Rasulullah, Abu Hurairah tak cukup dia banyak tu, dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, ud'u Allah an yuhibbani ana wa ummi ila ibadihi almu'minin wa yuhibbahum ilaina. Abu Hurairah kata ya Rasulullah, satu lagi nak minta, tolong doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya saya dengan mak saya sayang kepada orang yang beriman, dan supaya orang yang beriman sayang kepada saya dan mak saya. Itu penting benda ni. Pasal apa? Pasal kita hari ini kita boleh tengok sama-sama orang Islam tak sayang. Kita suka-suka kita jatuhkan maruah saudara kita. Kita suka-suka kita fitnah saudara kita. Kita suka-suka kita jahanamkan hidup saudara kita. Pasal apa kita boleh buat lagu tu? Pasal kita tidak ada sayang sama-sama orang Islam. Abu Hurairah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah bagi ke dia dan bagi ke mak dia
rasa sayang kepada orang Islam, orang yang beriman, dan minta supaya orang Islam, orang yang beriman sayang ke dia dan sayang ke mak dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, bila dia minta macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus doa. Nabi kata, Allahumma habib ubaidaka hadha. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan, kasihlah kepada ni hamba yang ni. Dia tunjuk Abu Hurairah dengan mak ada rumah ni. Dia kata, kasihlah kepada hamba-Mu ini, yakni Abu Hurairah wa ummah ila ibadakal mu'minin. Kasihkanlah Abu Hurairah ni dengan mak dia kepada orang-orang yang beriman. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan Abu Hurairah dengan mak dia noh sayang kepada orang yang beriman. Wa habib ilaihim almu'minin, dan jadikanlah juga orang mukmin sayang kepada dua beranak ni. Minta. Fama khuliqa mu'min yasma'u bi wala yarani illa ahabbani. Abu Hurairah kata, makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan tidak ada seorang pun orang mukmin bila dengar nama saya, walaupun tidak pernah tengok saya, Abu Hurairah kata, mereka sayang ke saya. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata pada dulu ni, daripada dia hidup tu sampai hari ni, apa yang Nabi doa jadi. Abu Hurairah kata apa? Fama khuliqa mu'min yasma'u bi. Dan tidaklah dicipta satu orang mukmin itu, tidaklah dijadikan orang mukmin itu melainkan apabila dia dengar nama aku, wala yarani, dan dia tak pernah tengok aku pun. Abu Hurairah kata, illa ahabbani, melainkan mereka ada sayang pada aku. Bukti dia apa tuan-tuan? Bukti dia kita hari ini. Kita sebut aja nama Abu Hurairah, dan mai dalam kepala kita, mai dalam hati kita, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tengok dia, kita tak tahu rupa dia macam mana, kita tak tahu pun dia ni siapa-siapa. Yang kita tahu dia sahabat Nabi, banyak hadis dia riwayat, kita sayang dia. Berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menceritakan kepada kita tentang betapa sayangnya Abu Hurairah pada mak dia. Sehingga kan tidak ada benda yang lebih berharga dalam hidup dia melainkan mak dia jadi orang Islam dan dapat bersama dengan dia di syurga nanti. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Al-Hubuli radhiyallahu anhu, kata dia, anna Aba Ayyub kana fi jaish fafurriqa baina as-sibyan wa baina ummahatihim fara'ahum yabkun faja'ala yaruddu as-sabiy ila ummihi wa yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man farraqa baina al-walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa bainal ahibba'i yaumal qiyamah, atau kama qala. Hadis dengan isnad yang jayyid, riwayat Ad-Darimi daripada Abi Abdurrahman Al-Hubuli, daripada Abi Abdurrahman Al-Hubuli radhiyallahu anhu. Dia kata pernah jadi satu waktu Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan siapa tuan-tuan? Abu Ayyub Al-Ansari siapa? Oh, saya dah baca dah hadis cerita tentang dia di masjid ni. Cerita tentang Abu Ayyub yang rumah dia menjadi pilihan unta Nabi sewaktu hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Abu Ayyub yang merupakan sahabat Nabi pada usia 80 tahun turun pergi perang. Umur 80 tahun, dia bagi cadangan kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, minta supaya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan setuju untuk hantar tentera pergi ke Istanbul hari ini.
Pi perang dan pi tawan Istanbul. Muawiyah setuju. Muawiyah hantar anak dia Yazid bin Muawiyah, khalifah kerajaan Umayyah yang kedua. Hantar Yazid bin Muawiyah pimpin tentera pi ke sana. Turut serta di dalam rombongan perang itu ialah Abu Ayyub Al-Ansari yang umur sudah 80 lebih pada waktu itu. Dia masa mati seluruh badan ada parut cedera kerana terlibat dalam banyak siri peperangan. Kata hadis ni, dia kata anna Aba Ayyub kana fi jaish. Dia kata Abu Ayyub Al-Ansari pernah satu ketika pimpin tentera pergi perang. Fafurriqa baina sibyan wa baina ummahatih. Macam biasa bila habis perang, harta rampasan, orang-orang tawanan dibahagi-bahagikan. Dalam kalangan orang tawanan itu ada as-sibyan, budak-budak, budak kecil, sabi, budak kecil. Sibyan plural kepada sabi. Ada ramai budak-budak kecil ni telah dipisah-pisahkan antara budak kecil ni dengan ummahatihim, dengan mak-mak mereka. Bila dibahagikan, mak dapat kat kawan ni, anak pergi dapat kat kawan tu, maka terpisah mak dengan anak di dalam pembahagian itu. Fara'ahum yabkun. Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia panglima tentera. Bila dia tengok sahaja, apabila dipisahkan mak dengan anak ni, anak-anak menangis. Anak-anak menangis. Mak pergi sana, dia mai ke orang lain, anak-anak ni menangis. Tengok mak pun menangis. Faja'ala yaruddu sabi ila ummih. Dia yang jadi pimpinan tentera ni, bila tengok keadaan macam tu, hati tak boleh tahan. Padahal dia panglima tentera, tapi dalam hati ada taman. Panglima tentera tapi dalam hati ada taman. Dia tak boleh tengok budak yang dipisahkan daripada mak menangis, anak menangis ni. Panglima tentera ni tak boleh tengok. Faja'ala yaruddu sabi ila ummih. Dia memerintahkan supaya bagi duduk sekali balik. Kalau mak dia dapat kat orang ni, anak pun pergi situ sekali. Dia tak boleh tengok ni, budak-budak menangis kerana terpisah ni, dia tak boleh tengok. Maka dia memerintahkan supaya budak-budak ni tidak dipisahkan daripada mak dia. Wa yaqul, dan kata Abu Ayyub Al-Ansari, panglima tentera ni, dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa bainal ahibba yaumal qiyamah. Abu Ayyub kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi kata, siapa yang atas dunia ni dia pisahkan mak dengan anak. Siapa yang masa dia hidup di atas dunia, dia pernah buat kerja macam ni. Dia kerja, dia pernah buat satu benda, dia memisahkan kasih sayang mak dengan anak. Nabi kata, farraqallahu bainahu wa bainal ahibba'i yaumal qiyamah. Di hari akhirat esok, Allah Subhanahu wa taala akan pisahkan dia daripada orang-orang yang dia sayang di atas dunia dulu. Kalau dia pernah buat benda macam ni masa di atas dunia, dia pisahkan mak dengan anak, di hari akhirat esok, siapa yang dia sayang atas dunia, Allah akan pastikan dia terpisah daripada orang itu. Oleh kerana Nabi SAW pernah kata begitu, maka aku tidak akan membiarkan benda ni berlaku di depan mata aku. Dia balikkan anak kepada mak ni, sedangkan mereka ni adalah orang tawanan perang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa tuan-tuan? Islam ni dia macam tu. Islam ni satu agama yang cukup toleran, sangat bertolak ansur, sangat bertoleransi dalam hal-hal yang tertentu. Bukan dalam semua hal, dalam hal-hal yang tertentu. Dan apabila benda tu telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka benda tu akan dipastikan
diikut oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum, kata dia, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanahu fil jihad, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidak, qala na'am, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fafihima fajahid, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari satu laki-laki pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain kata laki-laki itu nama dia Jahimah. Jahimah. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzanahu fil jihad. Dia minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak pergi berjihad. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi dulu duk tunggu nama naik ke tak untuk panggilan jihad. Duk tunggu ni nama naik tak naik. Kalau nama tak naik, sedih ni, tak tahu nak apa. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi minta dekat Nabi nak berjihad. Sahabat-sahabat dulu. Di antaranya dia ni, Jahimah ni, nama tak naik. Bila diumumkan nama orang-orang yang akan keluar berjihad, keluar pergi perang sabilillah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia tak ada dalam senarai. Jahimah ni pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'zanahu fil jihad, pergi minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya nak pergi, saya nak join dalam tentera berjihad ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata, ahayyun walidak. Nabi kata, aku nak tanya kamu, mak ayah ada lagi tak? Ahayyun, adakah masih hidup? Walidak, dua orang. Adakah mak ayah ada lagi? Mak ayah hidup lagi kah? Qala na'am. Jawab dia kata ada. Mak ada lagi, ayah pun ada lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fihima fajahid. Nabi kata, kalau mak hang ada lagi, kalau ayah hang ada lagi, hang pi dekat depa dua-dua ni, hang berjihad untuk depa. Maksud hadis tu apa dia? Pi berbakti kepada depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud dia apa, tuan-tuan? Maksud dia buat baik kepada ibu bapa itu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ada satu dia panggil fiqh al-aulawiyat. Dah pernah dengar? Fiqh al-aulawiyat. Fiqh priority. Fiqh keutamaan. Hak mana yang kita nak bagi priority, bagi keutamaan, hak mana yang kita nak secondary, nak nombor dua kan. Kita sekali kita nanti jumpa satu tajuk subtopik dalam kitab kita. Sekali kita nanti jumpa satu tajuk tentang priority, tentang hak mana keutamaan. Nak pergi perang jihad ataupun nak jaga mak ayah. Kita duk nampak perang jihad tu dahsyat, kita tak nampak jaga mak ayah itu lebih utama. Maka Nabi SAW peringat kepada Jahimah ini, peringat kepada dia, kalau kamu ada mak ayah, kamu pergi jaga mak ayah kamu ini. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Fa innal jannah tahta rijlaiha. Nabi kata, kerana sesungguhnya syurga dia ada di bawah dua tapak kaki mak kamu. Hang nak pergi cari syurga dalam perang jihad, sedangkan syurga dia ada bawah tapak kaki mak hang. Pergi berbakti dekat dia, syurga dia ada situ. Hang tak berbakti dekat dia, hang nak pergi buat benda yang lebih besar pada pandangan hang sudah silap. Kerana syurga dia ada bawah tapak kaki mak hang. Kata Nabi SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita renung.
Okay, saja kita ingat balik. Kita lah, tu saya kata orang lain kita. Bila kita dapat satu good news, satu berita baik, siapa kita beritahu dulu? Bini kita lah. Bini kita lah. Kita abang kat dia, kita dapat satu berita baik, kita dapat naik pangkat, kita dapat bini abang dulu. Dekat bini abang dulu. Dekat mak, kadang-kadang terlupa nak abang. Terlupa. Tak teringat kat orang tua tu. Salahkah kita habaq kat bini kita dulu? Salahkah? Tak salah. Tapi keutamaan siapa? Mak dulu. Mak dulu. Dia sambung nyawa nak beranak mai ke kita. Terlupa kat dia. Tu kita. Tapi bila kita ditimpa musibah kesedihan, bila kita ditimpa musibah kesedihan, kita cari siapa? Balik pejabat bawa kereta melelong-lelong pergi rumah mak. Pergi rumah mak, pergi bersedih di depan mak. Pergi minta mak tolong doa. Bila kita berjaya, kita dapat bonus. Siapa kita habang dulu? Bini kita habang dulu. Tapi bila kita gagal, kita berduka, siapa kita cari untuk jadi tempat untuk kita luah kedukaan kita? Mak kita. Terus siapa? Pasal kita duduk habang kat bini kita, dia duduk dengar separuh jalan dia lena, tuan-tuan. Dia tak dengar habis lagi cerita kita dia lena. Kita ni duduk cerita kat dia ni, duduk cerita sedih ni, abang ni sudah macam ni. Antau dah, abang hari tu company offer VSS. Abang tak ambil lah. Pasal kita anak kecil-kecil lagi, abang tak ambil VSS. Tadi pergi office, tengok-tengok, mereka retrench abang. Abang kena buang. Kita ni tak kira lah punya sedih ni, sebab ni tak tahu nak abang. Kata bunyi dia sampai Singapura dah. Dia lena, tuan-tuan. Kita tengah doa abang, dia lena. Akhirnya kita nampak siapa tempat yang kita, kalau kita cerita, dia dengar cerita kita dengan taat siapa? Mak kita. Dia tak pernah, mak kita pergi cerita kat dia, dia tak pernah lena. Kalau kita duk cerita, dia dengar, walaupun dia tak boleh buat apa, dia dengar tu 50% kedukaan kita hilang. Bila kita bahagia, kita peluk siapa? Peluk bini. Bila kita berduka, kita peluk mak kita. Bila nak pergi bercuti, bawa siapa? Bawa bini. Bila kita nak pergi kerja, bila kita sibuk, anak tinggal kat siapa? Tinggal kat mak kita. Orang tua tu dulu dia bela kita, hari ni dia bela anak kita. Bila main kita punya anniversary. Anniversary ni apa tuan? Oh, ulang tahun perkahwinan. Kita beli hadiah kat siapa? Kita beli hadiah dekat bini kita. Tapi hari lahir mak kita, hari lahir mak kita, kita pun tak ingat bila. Nak cerita beli hadiah apa? Tak ingat pun. Lah ni ada WhatsApp group family, adalah kakak kita ingat, kakak kita abang, hari ni hari lahir mak, baru teringat. Maknanya kita tidak pernah pun mengambil berat hari lahir dia. Tak pernah pun. Jauh sekali nak beli hadiah pergi hantar kat dia. Tak pernah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada anak-anak bagi kat mak duit sebulan. Bulan Januari bagi 100. Bulan Februari, March, April terlupa bagi. Terlupa nak bagi. Ataupun tak lepas belanja, tak bagi. Mak tak minta, mak tak minta, kita tak bagi. Kata pula dekat bini, orang tua ni tak minta, dia ada duit aku. Ni yang kata kita dengan mak kita ni. Jauh sekali apabila mak sakit, anak-anak
cari alasan tak mau jaga mak. Ada 7 orang anak, ada 10 orang anak, pakat cari alasan tak mau jaga mak. Kalau tak mau jaga mak, pakat bagi duit, ambil satu orang gaji, upah satu orang untuk jaga, kita balik kerja mai tengok, tunggu sampai malam balik pun jadilah. Tak mau jaga dan tak mau bagi duit untuk upah orang jaga. Rasa-rasa tuan-tuan dah, hak saya duk kata ni ada tak ada dalam masyarakat ni? Ada tuan-tuan, ada banyak dalam masyarakat kita. Kalau nak jaga mak pun kita tak mau, sanggupkah kita pergi tolong tukar diapers, lampin hak dia pakai? Kita tak buat kerja macam tu. Sanggupkah kita nak dukung mak, nak dukung ayah bawa api pancong bagi mandi? Kita tak buat kerja tu. Apatah lagi sanggupkah kita berhenti kerja kerana nak jaga orang tua ni? Tak mungkin kita akan buat benar. Sedangkan hadis kita baca tadi, Nabi SAW bila satu orang minta nak pergi jihad, Nabi kata no, hang ada mak ada ayah tak? Ada balik pergi berjihad dengan mak ayah hang, pergi jaga dia, pergi berbakti dekat dia. Hang boleh jaga dia, bermakna hang berjaya dalam jihad hang. Pergi jaga dia. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, syurga ada di bawah 2 tapak kaki mak hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Paling menyedihkan dalam episod mak ayah ni dengan anak-anak ni, paling menyedihkan apa dia? Mak mati, anak tak solat pun jenazah dia. Paling menyedihkan. Last yang kita boleh buat dekat dia apa dia? Kita semayang mayat dia, kita doa kepada Allah, minta Allah ampunkan dosa dia. Hak tu pun kita tak buat. Bila orang tua ni dah tak ada, apa jadi tuan-tuan? Mulalah kita merepek dalam Facebook. Kita merepek di dalam Facebook, kita tulis apa? Tulis, mak, saya rindu mak. Mak, saya sayang mak. Mak, saya minta ampunkan mak. Itu dialah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca cerita kat kita banyak benda yang dipesan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 206. Muka surat 206. Itu makluman, malam ni kita ada rombongan daripada Sekolah Menengah Kebahasaan Agama dari Sarawak. Tu yang baik sebiji tu dah tentu tu, bukan baik nak pergi rombongan Padang Zang. Baik tu dia rombongan daripada SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, Syekh Haji Osman bin Abdul Wahab, kau tak tahu betul kita tahu kan? Mereka dalam rangka lawatan ke Pulau Pinang dan Kedah. So malam ni mereka slot in untuk hadir dalam kuliah kita. So, selamat datang kepada anak-anak kita semua. Baik, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2 muka surat 206. Tajuk bab ma yaqul idza sallama minas salah. Itu bab yang datang pada menyatakan barang yang dikata apabila memberi salam daripada sembahyang. Okey, kita cerita bab sembahyang kita dah lepas dah. No, dia dah main cerita bagi salam dah. Lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata apa? Nak kata apa lepas itu? Apa yang dikata oleh Nabi SAW. Okey. Kita tengok macam-macam orang, macam-macam ragam, macam-macam passion, macam-macam benda yang dia belajar, macam-macam petua yang dia dengar, maka macam-macam orang, macam-macam style buat. Ada di kalangan kita ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangkit, Allah Akbar, sembahyang bang dia dah. Adakah itu sunnah Nabi SAW? Okay. Ada yang bagi-bagi salam, kawan sebelah tak bagi salam lagi, dia lintas dah, dia keluar pergi dah. Kalau emergency sakit perut tak apalah, tak ada apa, keluar pergi nak isap rokok. Ada juga.
Okey. Nah, kita nak tengok Nabi SAW lepas dia bagi salam, apa dia baca, apa dia kata, apa dia buat. Ketahuilah saudaraku, apabila selesai daripada bagi salam semayang, maka tiadalah sayogia langsung berubah daripada tempat sembahyang itu. Dia kata, lepas-lepas bagi salam, jangan kalut sangat. Nak bangkit, nak buat apa, jangan kalut sangat. Sebab Nabi tidak kalut. Dan sebahagian ulama yang tulis kitab, dia tulis wa man lam yarid kal qir, dia kata. Bukan hadis, itu ulama tulis. Dia kata wa man lam yarid kal qir khafradal. Qirdun ni maksud dia apa? Monkey, maksud dia monyet waterfall. Man lam yarid kal qir, dia kata, siapa yang sampai tak wirid langsung, ini macam monyet, dia kata. Kalau kita dalam hadis Melayu kata apa? Kera kena belacan. Kita pun pakai kera juga, khir juga. Kera kena belacan, dia kata. Pasal apa? Pasal dia nak abang benda ni lah. Sabar saat, jangan kalut sangat. Sabar saat. Buatlah 2-3 benda yang Nabi SAW buat. Okey, ketahuilah saudaraku, apabila selesai daripada bagi salam semayang, maka tidak sayogia kita langsung berubahkan daripada tempat sembahyang kita itu. Jangan kalut sangat, dia kata, ataupun terus bangun dan berjalan. Bagi salam tu kira nak bangkit, nak keluar dah. Macamlah masjid ni hangat sangat. Kita tak tahu hubung esok lagi hangat. Dan lebih malang lagi, kita tak tahu neraka lagi hangat. Panas-panas masjid ni, dia menjanjikan sejuk kepada kita di sana nanti. Begitu. Bahkan sayogialah memperbuat seperti mana yang didatangkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang demikian ini. Bagusnya Syekh Idris Al-Marbawi di dalam menyusun kitab Bahrul Mazi ni, apa dia? Bila dia buat mai satu topik itu akan diperkukuhkan dengan hadis Nabi. So dia tidak talk nonsense, orang putih kata. Dia tak cakap kosong, dia tak cakap benda sia-sia. Bila dia kata hampa bila bagi salam jangan buat kalut sangat, dia buat mai hadis Nabi SAW kata apa. Baik, cuba kita tengok hadis dia kata, an Aisyah radhiyallahu anha qala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama la yaq'udu illa miqdar ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu hadis dia. Maksudnya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia adalah Nabi SAW apabila memberi salam pada sembahyangnya. Dia kata Nabi apabila habis sembahyang, Nabi bagi salam, maka tiadalah ia duduk melainkan kadar barang yang dibacanya kemudian daripada salam itu ialah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Maksudnya hak kita duk buat tu Nabi buat tak tuan-tuan? Nabi buat. Kita buat tak ni? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik. Kita buat tak buat? Kita buat. Tapi sebelum ni kita tak tahu pun kata yang kita buat itu adalah yang Nabi buat. Kita tak tahu. Cuma yang kita duk tahu, kita duk semayang daripada budak-budak dulu sampailah lah jadi pak budak. Sampailah jadi tuan budak. Sampailah ni baru kita tahu rupanya Allahumma antas salam wa minkas salam itu dibaca oleh Nabi SAW selesai Nabi bagi salam. Okey, so now kita tune balik niat kita daripada kita ikut-ikut kepada kita niat kata aku baca benda ni kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Ekstra pahala kita dapat. Ekstra pahala kita dapat. Satu pahala kerana kita baca wirid tu, yang kedua pahala kerana niat kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Ayat ni yang dia kata ilmu, tuan-tuan. Benda dok buat dah, tapi kita buat tanpa ilmu. Malam ni dia add value, dia tambah nilai kepada ibadah kita. Daripada kita dok buat ikut-ikut, kita buat kerana ilmu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud Allahumma antas salam itu ialah, wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan yang sejahtera daripada kekurangan. Itu yang kita duk baca tu. Allahumma antas salam. Maksudnya kita kata apa? Ya Allah, engkaulah Tuhan yang selamat daripada kekurangan. Tuhan tak ada kekurangan. Tuhan tidak ada cacat celah. Tuhan tidak ada aib. Tuhan tidak ada apa kekurangan pada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan maha sempurna. Orang bukan Islam kadang-kadang dia miskonsep. Dia salah konsep tentang benda ni. Dan saya pernah cerita di masjid ni dulu. Saya sembang dengan satu kawan bukan Islam. Dia kata kat saya, dia kata dalam dunia ni tak ada benda yang perfect, dia kata. Tak ada benda yang sempurna dalam dunia. Saya kata betul lah. Dia tambah pula sikit lagi, dia kata apa? Tuhan pun tak ada sempurna. Dia kata, yang kata yang tu tak betul. Nampak? Dia melarat. Mula-mula tu dia kata dalam dunia ni tak ada benda yang perfect, yang sempurna. Betul lah. Tapi dia kata apa? Dia kata Tuhan pun sama. Tuhan pun tak perfect. Tuhan pun tak sempurna. Saya kata yang tu tak betul. Saya kata kat dia. Tak. Dia kata betul. Dia kata betul. Saya tanya dia pasal apa betul? Dia kata kalau Tuhan, dia kata betul-betul sempurna, dia kata pasal apa Tuhan bagi jadi orang cacat semua? Dia kata. Nampak tuan-tuan? Manusia ni bila dia bercakap tanpa pimpinan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, apabila dia cuba freekan diri dia, bebaskan diri dia daripada ikatan wahyu, dia boleh bercakap apa sahaja. Dia boleh jadi Ayah Arifin. Dia boleh jadi. Tadi sahabat hantar mai satu WhatsApp dekat saya tadi. Di Indonesia, dia claim kata dia Nabi Isa. Dia kata dia tengah duduk tahajud di Indonesia. Dia tengah duduk tahajud, tak tahu satu suara sudah main. Duk bunyi 3 kali. Yasin, Yasin, Yasin. Duk main 3 kali Yasin. Wal Quran Hakim tak main. Dia main Yasin saja. 3 kali Yasin. Dia kata. Lepas tu dia kata suara tu terus habang dekat dia. Start from now, mula pada lali, hang adalah Isa Habibullah. Hanglah Isa kekasih Allah. Dia terus habang ke orang. Inilah Isa yang hampa duk tunggu-tunggu ni, aku dia dah sebenarnya. Kalau hampa tak tahu, tak heran. Dia kata pasal apa? Pasal aku pun baru tahu semalam, dia kata. Dalam video klip dia tunjuk apa tuan-tuan? Meneru dah pakai mai ikut dia, meneru dah. Jadi nak abang kata apa tuan-tuan? Benda betul pun ada orang ikut, benda tak betul pun ada orang ikut. Dengan kerana tu Nabi SAW abang apa? Nabi kata aku tinggal dekat hampa amrain, 2 benda saja. In tamassaktum bihim, kalau hampa pegang betul-betul dengan 2 benda ni, lan tadhillu abada. Apa tak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia 2 tu? Quran dengan hadis Nabi SAW. Duk main nak main bercakap, merepek dekat kita yang tak ada sandaran dalam Quran, dalam hadis ni, simpan kat hang. Pasal apa? Pasal bercakap kalau tidak diperkukuhkan dengan Quran dan hadis Nabi, 50-50. Boleh betul, boleh tak betul. Tapi kalau sekiranya cakap itu diperkukuhkan dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, tentu betul. Disiplin tu kena pegang, kena ingat. So, kita ni nak hidup tak tahu berapa puluh tahun lagi, tak tahu berapa bulan lagi, tak tahu berapa minggu lagi, tak tahu berapa hari lagi. Dalam tempoh masa kita hidup nak sampai hari mati kita tu, apa benda, apa macam benda nak mai jumpa kita ni kita tak tahu. Yang nak mai jual produk dia dekat kita, yang kadang-kadang produk dia ni nampak macam betul, macam agama, rupa-rupanya tak betul. Pasal apa kata tak betul? Pasal dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Clear benda ni. Nabi bagi ni cukup clear. Kita yang duk pergi buat bagi jadi kelabuasaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kita duk sebut di dalam wirid lepas semayang, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang selamat sejahtera daripada segala kekurangan. Wa minkas salam,
Dan daripada engkaulah segala keselamatan dan kesejahteraan ke atas segala makhluk manusia yang ada di atas dunia. Selamat ni yang mai kat kita ni daripada Allah. Dulu bekas apa sahibus samahah, bekas mufti Pulau Pinang, Datuk Syekh Adnan, dia pernah bagi petua. Tapi petua lah, benda ni tak adalah hadis, tapi dia bagi petua orang alim. Dia kata nak tidur malam, selain daripada baca 3 qul, baca ayat kursi, baca 3 qul. 3 qul ni hadis Nabi, memang sunnah. Nabi SAW sampai di saat Nabi gering, sakit nak membawa kepada wafat Nabi. Nabi pinjam, isteri Nabi tolong angkat tangan Nabi sebelum tidur ni, angkat tangan Nabi sebab Nabi uzuk sangat. Isteri tolong pegang tangan Nabi, angkat, baca 3 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas. Aisyah tolong pegang tangan Nabi, tolong angkat tangan Nabi tu, dan Nabi baca. So Nabi nak angkat pun tak larat dah. Lepas tu Aisyah bantu Nabi sapu muka ni, sapu badan sampai takat mana tangan boleh sampai. Sebab masa hidup Nabi, masa sehat Nabi, Nabi tidak pernah tinggal benda ni. Maka benda ni menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas mufti Penang kata, yang tu jangan tinggal, itu Nabi pesan, buat. Tambah satu lagi dia kata, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Baca, dia kata, insya-Allah, dia kata, Allah akan selamat sejahterakan kita dan rumah kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Dia kata, petua orang baik-baik, tidak salah kalau diamalkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Thauban dan daripada Ibni Umar dan daripada Ibni Abbas dan daripada Abi Sa'id dan Abi Hurairah dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan bermula hadis Aisyah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain. Okey, dalam hadis lain dia kata, Nabi kata, annahu kana yaqul ba'da taslim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita duk baca tak benda tu, tuan-tuan? Kita duk baca. Nabi buat tak benda tu? Nabi buat. Malam ni kita jumpa hadis dia. Rupa-rupanya benda tu juga, bacaan itu juga bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bagi salam. Hak tadi ni apa dia? Hak tadi Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang tu betul Nabi buat. Ada lagi dalam hadis lain kata Nabi juga buat lepas pada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Di antaranya apa yang Nabi buat? Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, yang tu juga bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, bahawasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kemudian daripada bagi salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata. Tiada sekutu bagi Allah. Bagi Allah pemerintahan dan juga kerajaan. Bagi Allah segala puji-pujian. Allah Tuhan yang menghidup dan mematikan manusia. Dan dialah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap sesuatu. Itu maksud bacaan kita tadi. Baik, kemudian ada juga dicatatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang ini pun ada juga dibaca oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah tu imam baca benda-benda macam ni. Artinya, wahai Tuhan, tiada seorang yang boleh menegah dan menolakkan barang yang telah Engkau bagi. Tu maksud bacaan kita tadi ni yang kata Allahumma la mani'a lima a'taita tu. Maksud dia apa? Tuhan kalau dia nak bagi, siapa pun tak boleh tahan. Tuhan kalau dia tak mau bagi, siapa pun tak boleh suruh. Ni yang kata Tuhan. Yang kata Tuhan ni kalau dia nak bagi, contoh dia apa? Mukaddimah kita tadi. Mak Abu Hurairah punya pujuk mak dia ajak masuk Islam, tak jalan. Sampai ke tahap ajak masuk Islam, mak dia tak mau, sampai cerca Nabi. Pergi jumpa Nabi, sekali aja Nabi doa balik-balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuhan nak bagi. Hak Tuhan tak mau bagi. Nabi SAW duk pujuk pak penakan ni, Abu Talib ni nak mati ni. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Tak mau kata. Tu Tuhan tak mau bagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia habaq kat kita dalam hak kita duk baca ni, Tuhan kata kalau dan dia nak bagi, tak ada siapa boleh tahan. Tapi kalau dia tak mau bagi, tak ada siapa boleh suruh. Itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya membaca akan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila kita baca ni? Bila dalam doa. Dalam doa, bila mai tang hujung doa kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kita baca benda tu. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cuma kita duk baca, kita tak tahu kata itu di antara bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada banyak hadis lain lagi. Di antaranya Nabi lepas sembahyang, Nabi tak miss baca apa? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Nabi tidak miss mengamalkan benda ni. Jadi ulama-ulama dulu dia karang, dia susun balik berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia susun balik, maka jadilah wirid yang kita duk baca pada hari ini. Kalau kita ambil balik, kita cek balik hadis-hadis ni, ada dalam tu. Cuma ada sebahagian orang hari ini dia terlebih kreatif pula dah. Dia terlebih kreatif, dia pergi tambah. Lepas sembahyang subuh duk ilahi lastulil firdaus. Dia duk, itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan benda-benda tu pun banyak pertikaian juga, orang duk bunyi macam-macam. Jadi kalau nak jadi serabut, biar pisah dulu, buat hak mana yang terang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Clear, kita buat hati pun tak jadi serabut. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dan ada satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Thauban. Thauban ni siapa dia tuan-tuan? Thauban, sahabat Nabi. Bahkan dia ni apa dia? Dia ni hamba merdeka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thauban mula-mula dia hamba Nabi. Nabi merdekakan dia. Itu sebab disebut Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni nama dia Thauban bin Bajdah, nama dia. Thauban bin Bajdah. Dia punya nama dia. Hamba dimerdekakan oleh Nabi. Lepas Nabi wafat, dia bawa diri. Dia pergi duduk di Syam. Belah-belah Palestin, belah-belah Jordan, belah-belah sana. Itu dulu panggil Syam. Syria, dia pergi. Dia bawa diri pergi duduk sana, bawa Islam, kembangkan di sana. Dia wafat tahun 54. Tahun 54 Hijrah. Okey. Baik, dia kata diriwayatkan daripada Thauban, dia adalah abdi merdeka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza arada an yansarifa min salatih istaghfarallaha 3 marrat. Ini hadis Nabi dan ini amalan Nabi. Adalah Nabi SAW apabila hendak berpaling, yakni nak bangun daripada tempat sembahyangnya, Nabi bila habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, paling tidak dia kata, hak tadi ini kalau nak buat panjang, paling tidak selepas Nabi bagi salam, paling tidak Nabi akan buat apa? Nabi akan mengucap istighfar, yakni minta ampun dia akan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum bangkit, seperti dikatakan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Paling tidak kalau Nabi ni rushing, ada benda nak pergi buat, ada benda nak pergi settle dan sebagainya, Nabi nak cepat, paling tidak lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 marrat, 3 kali. Nabi bangkit pergi. Jangan terus bangkit cepuh bila begitu, tak mahu. Beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru ni Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Dr. Abdul Rahman Sudais, Imam Masjid Haram. Dia main Kuala Lumpur kan, lepas itu dia buat visit main Kuala Lumpur. Tolak dia jadi imam sembahyang Jumaat ke apakah di Masjid Negara, bagi dia jadi imam. Ambil gambar. Lah kan boleh buat apa pun, kamera ni dong angkat naik macam ni. Ambil gambar. Dan ambil gambar dia jadi imam sembahyang di Masjidil Haram. Belakang dia imam besar Masjid Negara. Imam besar Masjid Negara Tan Sri Ismail bin Abdul Rahman ke apa? Ismail. Tan Sri Ismail Terengganu ni. Dia ada belakang. Ambil gambar. So apa pernah tangkap dia kan, abang kata ni Wahabi semayang macam ni. Dia nakai ni. Okay. Tengok dia semayang, bila habis semayang dia pusing 180 degrees, 180 darjah. Okey, semayang menghadap kiblat. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pusing daripada sana terus mai ke makmum. Dah video daripada hantar. Terus dia menghadap tu, dia sebut apa tuan-tuan? Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan suara tak deras lah, suara kira boleh dengar, kira nyaman. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ulang 3 kali. Lepas tu kawan ambil gambar tu pun tutup kompor. Jadi tak tahu apa jadi lepas tu. Okey. Jadi maksudnya apa? Dia buat apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia beritahu kat kita di situ, selepas sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam habis memberi salam, Nabi kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 marrat, 3 kali. Dan kata Thauban lagi, summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Macam hadis tadi juga, Nabi selepas istighfar astaghfirullahalazim, Nabi baca Allahumma antas salam. Okey, habis. Tajuk baru dia kata bab fi al-insiraf an yaminihi wa an shimali. Ni pun nak abang juga. Ni benda ni kalau kita baca tak ada apa pun. Tapi yang kata Islam ni dia very detail. Dia habaq kat kita ni sampai macam tu sekali. Kalau kita kata kita tak hati nak buat, karut kita ni. Pasal apa? Pasal hadis Nabi SAW dia terang kat kita sampai macam tu punya detail. Kita nak ikut ke tak mau hak Nabi buat, itu saja. Apa dia tajuk dia ni? Dia kata bab yang datang pada menyatakan hadis berpaling daripada kanan
ataupun berpaling daripada kiri. Bila dah habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nak bangkit pi tu, nak bangkit pi belah kanan kan, nak bangkit pi belah kiri? Bangkit pi lah kok mana pun. Tapi hadis Nabi ni dia main habang kat kita yang tu pun. Jadi kita tak boleh dah nak kata, oh yang ni tak tahu ni pasal tak ada bagi tahu. Ada, hang tak baca. Ada. Kan kita tengok tu imam bila habis semayang ni dia nak bangkit ni nak pergi ke mana, dia bagi signal dulu kan nak potong kanan kan, dia bagi signal kiri nak potong kiri kan, dia terus sama sort pusing pergi belakang macam tu kan, kita pun tak tahu tu imam. Satu-satu imam yang style ni macam-macam. But now dia nak cerita Nabi SAW lepas dia bagi salam tu dia bangkit tu dia pergi kanan kah, dia bangkit dia pergi kiri kah? Yang tu. Okey. Baik, ketahuilah saudaraku, apabila satu orang hendak berpaling meninggalkan tempat sembahyangnya yang ada ia sembahyang itu, tak kira tu imam ke kita ke apakah, kita bangkit tu kita nak beralih belah kanan jalan ke, beralih belah kiri jalan ke, itu. Adakah dia nak berpaling ke kiri ataupun ke kanan, atau mana-mana pihak yang lebih afdal berpaling daripadanya? Dia kata, hak mana lebih afdal? Kanan ke, kiri ke, atau macam mana? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ini, tahulah kita akan hukumnya. Dia kata, bila kita baca hadis dan kita akan faham. Kita akan tahu Nabi buat macam mana. Kata dia, Anhul radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna. Okey. Maksudnya diriwayatkan daripada satu Hulk ni dia tabi'in, dia bukan sahabat. Dia tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi, dia cuma jumpa sahabat-sahabat Nabi aja. Diriwayatkan daripada Hulk. Ha simple, ha lamba. Hulk. Tuan-tuan tak boleh ini dia ingat Incredible Hulk pula. Hulk HULK, no, bukan Incredible Hulk. Hulk, ha lamba. Hulk. Satu orang tabi'in nama dia Hulk radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam dia akan kami pada sembahyang daripada beberapa sembahyang. Dia kata sekali itu Nabi sembahyang, Nabi jadi imam. Dia kata, okey, ni dia cerita pasal sahabat cerita kat dia sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Dia ambil hadis ni daripada sahabat, sahabat cerita kat dia macam tu. Sambung hadis tu, fayansarifu ala janibaihi jami'an ala yaminih wa ala shimali. Maka berpaling Nabi SAW daripada selepas bagi salam itu, Nabi bangun dan Nabi meninggalkan tempat semayangnya daripada pihaknya sama sekali, atas kanannya dan atas kirinya. Dia kata Nabi SAW lepas semayang, lepas dia ada sedikit zikir dan wirid dan sebagainya, Nabi bangkit nak pi tu, Nabi biasa bangkit beralih balik kanan pi, Nabi biasa bangkit beralih balik kiri pi. Dia kata dua-dua biasa dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, dia kata dua-dua Nabi biasa buat. Yakni terkadang berjalan langsung daripada pihak kanan menuju ke tempat yang dihajatnya. Kan orang lepas sembahyang dia ada lah apa hajat dia, apa tujuan dia. Kalau dia nak pergi pancong masjid ni, dia pergi belah kanan, pancong dah balik tu. Kalau dia tak mau pergi pancong, lepas sembahyang dia nak pergi kat motor dia, kereta dia parking balik ni, dia bangkit dia pergi balik kiri. Jadi benda tu kiri pun tak apa, kanan pun tak apa. Dia tidak ada satu perintah khas mesti kanan dulu, satu U-turn pula baru pergi kiri, tak ada. Dia kata bangkit nak pergi belah kanan boleh, nak pergi belah kiri pun boleh. Dan terkadang daripada pihak kiri menuju kepada apa yang dihajatnya. Ikutlah kita nak ikut mana pun, di mana keperluan kita, kita pergi. Maka tiadalah tertentu selama-lamanya ia dengan berpaling ke kanan sahaja misalnya, ataupun ke kiri sahaja misalnya. Benda ni tak ada apa tuan-tuan. Tapi yang kata hadis Nabi ni, dia habang juga dekat kita supaya tak mau jadi satu persoalan di kemudian hari. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Anas dan Abdullah bin Umar dan Abi Hurairah. Dan katanya lagi bermula hadis Hulk itu hadis yang hasan dan dikeluarkan dia di dalam Bukhari dan Muslim dan di dalam sahih keduanya dengan berlainan sanad hadis itu. Baik, berpaling meninggalkan tempat sembahyang itu apa hukumnya? Nah, itu dia ulang, tak payah bacalah, tuan-tuan tengok bawah.
Masalah berpaling meninggalkan tempat sembahyang itu macam-macam perbuatan Nabi, juga ulangan. Dia nak abang kata Nabi biasa lepas sembahyang pergi balik kanan, Nabi biasa pergi balik kiri. Cuma bawah tu, 4 baris daripada bawah tu kita baca. Dia kata dan bermula mazhab kita. 4 baris daripada bawah dia kata dan bermula mazhab kita. Maksudnya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ada orang dalam masjid ni mazhab Hanafi? Bermula mazhab kita maksudnya mazhab Syafi'i. Bahawasanya tiada makruh pada satu daripada 2 pekerjaan itu. Imam Syafi'i kata lepas semayang kalau kita pikuk kanan pun tak jadi makruh, kalau kita pikuk kiri pun tak jadi makruh. Kok mana pun tak apa. Dia kata pasal dua-dua pun Nabi biasa buat. Dia kata. Tetapi kata Imam Syafi'i, tetapi disunatkan berpaling seseorang itu pada pihak hajatnya. Kalau kita ada keperluan belah kanan, pergi belah kanan. Kalau ada keperluan belah kiri, pergi belah kiri. Sama ada ia daripada kanan atau kiri. Okey. Maka jika bersamaan dua-dua pihak itu pada hajat ataupun tiada berhajat. Tapi kalau kita ni tak ada satu keperluan, kalau nak pergi belah kanan, tak ada satu keperluan nak pergi belah kiri, kita kok mana pun tak apa, maka sebelah kanan itu lebih afdal. Imam Syafi'i dia beralui. Dia kata pasal apa? Pasal hadis yang menceritakan tayammun. Atau mengaji dia kena musyafahah dan talaqi. Musyafahah dan talaqi. Talaqi maksudnya mai jumpa. Tuan-tuan duduk depan guru, tengok guru bercakap, mulut guru tu macam mana. Talaqi. Musyafahah, tengok mulut guru sebut. Kalau kita pakai dengar keset aja, guru sebut tayammun, kita ingat tayamum debu. Pasal apa? Pasal kita tak tengok mulut. Tayammun. Ini bukan nak cium orang. Ini dia nak tunjuk kata nun. Tayammun. Maksudnya apa? Mengkanankan. Kanan ni Arab panggil yamin. Mengkanankan dia panggil tayammun. Kalau dia sebut tayammum, yang tu apa dia? Yang tu ambil debu, lumuk muka dengan tangan. Itu tayammum. Okey. So Imam Asy-Syafi'i dia kata apa? Kalau kita tak ada apa keperluan balik kanan balik kiri sama saja. Kalau sama saja kanan. Dia kata. Pasal banyak hadis bagi tahu keutamaan tayammun, keutamaan mengkanankan tiap-tiap benda. Imam Syafi'i kata kalau macam tu utamakan kanan itu lebih afdal kerana umum hadis yang musrihah dengan kelebihan kanan, yang sarih, yang menerangkan tentang kelebihan sebelah kanan ni. Dan itu pada bab al-makarim dan seumpamanya, itu lebih membawa kepada kemuliaan kalau kita utamakan belah kanan. Baik, kemudian tajuk dia kata bab fi wasfi salah. Itu bab yang menceritakan tentang sifat sembahyang. Yang ni kita tangguh bulan depan. Sudah panjang tuan-tuan ni. Ni bab fi wasfi salah ni panjang. Kalau baca sekali lagi, kita baru naik bas daripada Sungai Petani nak pergi Kuala Lumpur, baru lintas Bagan, Montiah, habis. Bulan depan naik pada Bagan, kita pening lah. Ni cerita apa tu? Bulan lepas apa? Jadi cerita dia bulan depan. InsyaAllah tak ada sakit demam, diizinkan Allah keluangan masa, kita akan tengok. Tajuk ni sebelum puasa, sebelum Ramadan. Hari ni Rejab berapa bulan? Rejab berapa? 18 Rejab. Rejab nak habis sikit lagi ya. Habis dia mai Syaban tu kira macam Ramadan dah. Dia mai Syaban tu feel bulan Ramadan dah mai dah. So next month insya-Allah panjang umur ada masa kuliah kita yang akhir sebelum Ramadan, kita akan tengok satu tajuk fi wasfi salah. Cerita tentang sifat sembahyang. Tuan-tuan tengok dalam pasaran hari ni ada 2 buku. Satu buku tajuk dia Sifat Salat Nabi. Satu buku Sifat Salat Nabi yang sahih pula satu lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Pasal apalah masyarakat kita pergi jadi serabu alam macam tu. Dah keluar dah satu buku Sifat Salat Nabi. That's it. Dia dah cerita dah semayang apa-apa. Ada lagi satu pula keluar Sifat Salat Nabi yang sahih pula dia buh di ujung tu. Mak kan? Lepas tu ada pula satu ustaz ajak buku yang pertama, ada pula satu ustaz ajak buku yang kedua.
Hak buku pertama lagu duk singgung buku kedua lagu duk singgung buku pertama. Penat tuan-tuan. Saya biasa hadirlah kelas sahabat-sahabat kita hadut mengajar dua-dua jenis kitab ni kan. Penat dengar. Yang menjadi mangsa apa dia? Orang awam. Pening tak tahu hak mana satu ni. Hak ni dah abang sifat salat Nabi dah. Hak ni ada yang sahih pula satu lagi. Dia pun pening tak tahu hak mana satu. Nah, ni dia nak mai Syekh Idris Al-Marbawi akan bawa mai hadis daripada Sunan At-Tirmizi menceritakan tentang fi wasfi salat, tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Nabi. Kemudian nanti mai subtopik saya sebut tadi tak ada baca, tentang al-aulawiyat, tentang keutamaan. Contoh saya gazet dulu. Contoh, kita main masjid hari Jumaat nak sembahyang jemaat. Okey. Satu orang yang pertama ni dia main-main Bilal tengah azan yang kedua. Nak sembahyang jemaat, Bilal tengah duduk bang yang kedua. Maksud bang yang kedua apa dia? Khatib duduk di atas dah. Khatib duduk di atas dah. Bilal azan. Syekh ni masuk. Okey. Dia nak tunggu azan habis baru sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, ataupun Tok Bilal duk azan dia nak sembahyang sunat tahiyat masjid ke? Hak mana satu? Okey. Ini dia masuk dalam bab al-aulawiyah, keutamaan. Hak mana lebih utama? Tunggu bagi azan habis, doa apa semua bagi cantik, baru sembahyang sunat tahiyat masjid. Maknanya kita duduk sembahyang, khatib duduk khutbah. Adakah itu lebih afdal, lebih aula, ataupun Tok Bilal duduk bang untuk azan yang kedua? Dia ada beza azan satu, azan dua. Tok Bilal tengah duduk bang untuk azan kedua, kita masuk mai, kita takbir Allahu Akbar, kita sembahyang sunat tahiyat masjid. Okey. Mana jalan? Azan duduk jalan, kita duduk sembahyang. Okey, walaupun ada 10 orang duduk tengok kita. Kita duduk sembahyang ni, mata kumpuan kita ni pun duk nampak dia ni duk kolin aku. Dia macam nak telan aku pula ni. Hari lagu kolin balik kiri pula, dia lagu duk buat upang penumbuk lagu ni pula. Kita ni serabut ni, aku buat ni betul ke tak betul? InsyaAllah bulan depan kita nanti tengok dia nanti abang hak mana satu betul, hak mana tu tak betul ke apa. InsyaAllah dia nanti main. Itu satu. Yang kedua main, masuk-masuk hati dah duduk jalan dah. Ittaqullah ya ibadallah. Tu main macam tu dah kita masuk main. Nak turun bismillah duduk dengar ke, ataupun nak lepas 2 rakaat dulu ke? Ni lagi satu. Al-aulawiyah. Lebih aula dengar khutbah ataupun lebih aula buat juga tahiyat masjid 2 rakaat ke macam mana? Kalau kata buat juga tahiyat masjid 2 rakaat ni nak buat macam mana? Itu ada dalam hadis yang insya-Allah bulan depan jumpa. Kita masuk-masuk khatib dah duk khutbah dah. Kalaulah kata kita nak buat juga sunat tahiyat masjid, macam mana cara nak buat sunat tahiyat masjid tu? Juga ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabang sah bulan depan jangan tak main. Itu dia panggil al-aulawiyat. Tidak ada siapa menang dalam soal ni. Yang menang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal Nabi kata tu yang kita nak ikut. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahu Ustaz nak buat Ustaz pengumuman. Ada satu pengumuman. Pasti kawasan Sungai Petani. Pasti kawasan Sungai Petani. Bukan Sungai Petani pasti ada, bukan. Pasti kawasan Sungai Petani bercadang untuk nak membeli sebuah van. Okey. 30 buah van. 30 buah ke? Sebuah van kot. Beli sampai 30 buah ni dicerita lain ni. Okey. So cerita dia macam ni. Pasti kawasan Sungai Petani
bercadang untuk nak beli van untuk nak angkut budak-budak pasti ke sekolah dia. Jadi mereka merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang. Tabung ada disediakan di belakang sana. Sekali tuan-tuan tengok di belakang sana ada tabung masjid, ada tabung pasti. Jadi kepada siapa yang nak infak, yang nak mengambil saham atas putaran roda van itu, dia pahala dia ikut roda pusing, dia ikut yang tu. Bila duit kita tu masuk dalam van tu, bila tayar dia golek aja nak bawa budak pergi mengaji agama ni tuan-tuan, mileage jalan, pahala dia duk mai dekat kita insya-Allah, walaupun setelah kita dah tak ada, pahala dia duk jalan. Saya menyeru pada diri saya dan kepada tuan-tuan, kita bagilah seorang sikit. Mudah-mudahan apa yang kita bagi itu kebaikannya untuk kita insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.